Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Masjid Al-Ghafur Pedalati, Ustaz Burhan, Perisai Jurukuasa Masjid, tuan-tuan Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT kerana izinnya. Itu pada hari ini tuan-tuan, 22 Mei bersamaan dengan 6 Ramadan, dapat sama-sama kita hadir rumah Allah ini, dapat sama-sama kita solat subuh berjemaah, di samping dapat sama-sama kita meneruskan puasa kita iaitu di bulan Ramadan ni. Untuk maklumat tuan-tuan, hari ni dah masuk 6 Ramadan, dah masuk hampir dekat seminggu. Esok ni masuk pada 7 Ramadan. Jadi pejam cilik kita dah masuk ke awal Ramadan tuan-tuan. Cuma kita ada baki lagi 3/4 lagi tuan-tuan untuk kita teruskan Ramadan ni. Cuma saya pada minggu ni saya nak ulang kaji sikit lah tentang puasa Ramadan ni. Kalau ikut tu minggu lepas hari tu ni ada kuliah. Saya pula ada terlibat dengan Hari Guru Kebangsaan di Kuala Lumpur, Putrajaya sana. And then saya pun lupa pula nak beritahu salah seorang pada jemaah, kata tak ada pagi tu. Kan 3-4 masjid beritahu dah. Masjid tuan-tuan ni subuh dia terlepas pula, kata nampak kata tak ada tuan-tuan lagi. Alhamdulillah tuan pada pagi ni terjumpa pula. Cuma tajuk kita hari ni bab khas keutamaan puasa Ramadan, iaitu nak tengok balik apakah cerita tentang Ramadan ni, apa dalil dia, apa hujah dia, apa fazilat dia, apa kelebihan tentang Ramadan ni tuan-tuan. Sebelum tu tuan-tuan, untuk maklumat tuan-tuan, bulan puasa ni dia ada daurah Ramadan. Daurah Ramadan ni dia ada kuliah antara zuhur tu 15 minit ke 20 minit ke setengah jam kan? Dan Jabatan Agama Islam Perlis pula dia buat satu dun satu masjid. Kita ada 15 buah dun, jadi ada 15 buah masjid kan? Cuma masjid apa tu yang hampir dengan tuan-tuan ni, contohnya masjid Bukit Keteri, iaitu dia bermula hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, 4 hari dalam seminggu, dan dia buat selepas solat zuhur. Di masjid Bukit Keteri ni, Masjid Mahmudiah Bukit Keteri, Ustaz Auzari Zul Hizam, dia pun kebetulan imam masjid tu. Jadi tajuk kitab dia yang dijahit bagi untuk bentang ataupun untuk bedah, untuk bincang sepanjang Ramadan ni, Aqidah Salaf, iaitu kitab Al-Wajiz fil Aqidatis Salaf. Ini tentang apa tu kitab yang akan dibincangkan dalam setiap lepas zuhur, 4 hari dalam seminggu tuan. Di masjid Bukit Teri. Kita pergi masjid dekat dengan tuan-tuan ni. Yang kedua pula Masjid Sirajuddin Padang Pauh, masjid di kampung saya ni, iaitu daurah Ramadan juga. Tuan Imam tu sendiri, Ustaz Khairul Amin Maknawi, Imam Masjid Sirajuddin. Kitab dia Umdatul Ahkam. Ni dia apa, kalau ada lalu tu ke pergi kagak ke, boleh tuan-tuan singgah kan. Zuhur nanti ni ada tuan. Dan yang ni dekat dengan masjid tuan-tuan juga, Masjid Asy-Syakirin Orang Matayang. Ni pula Ustaz Yang Ali Dahman. Dia pun guru takmir dan dia pun imam masjid tu juga kan, kebetulan. Jadi kitab dia Mishkatul Musyabih, kitab ilmu. Dia kebincangkan dalam sepanjang Ramadan ni kitab ni tuan-tuan, di Masjid Orang. Dan ni di Masjid Al-Hakim Padang Malau Berseri, dekat dengan tuan-tuan lah, sebelah sana-sana, iaitu Ustaz Yahya Abdullah, guru takmir Jaib. Ni Arba'in Nawawiyah hadis 40. Ni dia akan bincang sepanjang Ramadan ni hadis 40. Dan dia ada banyak lagi lah. Dan saya pula tuan, ini tuan di Masjid Tuanku Syed Putra Jamalulai Kangak, Ustaz Syahidan Effendi Darwis kan, Maqasidul Siam, tentang bulan puasa ni kan. Ni di Masjid Putra Kangak. Saya pun kenal juga tuan-tuan di Masjid Nurul Iman Nisab, belah Padang Kota, belah apa tu Wang sebelah Nisab tuan-tuan. Dan dia ada lagi, ada sebelah Simpang 4, dia ada sebelah Kuala Perlis, Arau dan sebagainya. Itu berkaitan dengan durus Ramadan. Masjid Kangak ada, Masjid Alwi ada. Pilah tuan-tuan, pergi dengar tuan-tuan
Kan? Sambil kita semayang Zuhur tu, tak boleh makan nasi apa, duduk sat 15 minit ke setengah jam, tuan. Jadi kita tajuk kita hari ini tentang puasa Ramadan. Sebab apa tuan kita puasa Ramadan? Pertama sekali, tuan-tuan, ada dalil tentang puasa Ramadan. Kan? Kita puasa ramai-ramai ni sebab apa? Ada dalil tuan-tuan tentang surah Al-Baqarah ayat 183. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang sebelum kamu. Jadi kita rasa sedih, rasa awaklah kita ni puasa. Tak. Bukan kita saja puasa. Orang sebelum kita pun dah diwajibkan puasa atas mereka. Contohnya umat Nabi Musa, Bani Israel pun puasa juga. Apa buktinya? Nabi kata apa? Kita bangkit sahur tu beza kita puasa dengan orang Yahudi. Orang Yahudi puasa juga, tapi mereka tak bangkit sahur. Sahur tadi ni dia tak bangkit, terus puasa. Tu bagi orang Yahudi. Antara dalil lain lagi, apa tu, Nabi Daud, puasa Nabi Daud. Nabi suruh ikut, suruh tiru. Sehari buka, sehari tutup. Sehari buka, sehari tutup. Jadi umat terdahulu pun ada puasa mereka. Cuma kita ni macam mana? 1 tahun tu ada 1 bulan yang wajib puasa. Bila? Lah ni. Start Ramadan hari tu ni 1 Ramadan sampai 29 atau 30 Ramadan. Wajib kita puasa. Nak tak nak kena puasa. Tapi kalau kita rajin lagi, boleh puasa hari lain. Isnin, Khamis, hari putih, puasa Ashura, puasa Muharram, banyak-banyak lah. Sebagainya lagi lain, tuan. Dan jadi Allah kata pula, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Dengan puasa tu kita bertakwa kepada Allah. Itu bezanya, tuan. Surah Al-Baqarah ayat 183. Dan Nabi pula beritahu dalam hadis sahih, itu dalil sahih itu Bukhari dan Muslim. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis salah wa ita'i zakat wal hajj was shaum Ramadan. Iaitu Islam ni dibangunkan atas 5 benda, 5 asas, 5 tiang, 5 perkara. Pertama sekali mengucap 2 kalimah syahadah, kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang kedua tu iqamis solah, dirikan semayang. Mengucap saja tak pakai hari, tuan. Saya beriman ni, dah kena semayang. Pertama kena mengucap. Ya, betul, itu pertama. Tapi kalau kita saja mengucap saja, tak semayang, tak buat benda lain, tak dikira. Orang bukan Islam pun lebih baik daripada kita kadang-kadang tu. Rajin berderma, sopan santun, akhlak pun baik. Tapi mereka tak semayang, tuan. Jadi kita ni bezanya macam mana? Kena semayang. Kemudian yang kedua pula, menegakkan solat tadi, menunaikan zakat. Ada duit, keluar zakat. Tak ada duit, terima zakat. Mudah, tuan. Islam. Ada duit, hau cukup sebagainya, keluar zakat. Meniaga, zakat harta, zakat pertanian, zakat apa gaji sebagainya. Kalau tak ada benda-benda tu, kita terima zakat pula. Islam ni mudah, tuan. Dan yang keempat pula, menunaikan haji. Itu pun kalau mampu. Tak ada duit, tak payah pergi haji. Tapi bukan tak payah pergi haji, simpan sikit. Cukup dah ada duit, baru kita pergi haji. Tapi saya sebut dulu ni, di Malaysia kita ramai nak pergi haji, tapi tak boleh pergi haji. Sebab apa? Queue pula ramai orang nak pergi haji. Negara luar sana nak pergi haji, tapi rezeki pula tak ada, duit tak banyak, dan duit tak cukup. Jadi beza, tuan. Kita di Malaysia ni alhamdulillah ramai yang boleh pergi haji. Cuma dia ikut queue pula. Dia ikut turn, nama naik tak naik. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Ni akhir sekali. Nak beza semua ni, apa dia? Last sekali puasa bulan Ramadan. Kalau tak puasa bulan Ramadan, kita bukan Islam, tuan. Kan? Orang lain lebih Islam daripada kita lagi sebenarnya. Bersih negara mereka, amanah, jujur, sebagainya. Kan? Tapi nak beritahu kita, 5 benda ni asas orang Islam kena ada. Kalau tak ada salah satu, cacat kita, tuan. Jadi kena beriman kepada Allah itu, tuan. Hadis Bukhari dan Muslim. Okey, tuan, tak mana kita berada sekarang? Kita lah ni duduk tak mana, tuan? Di manakah kita? Tetapi yang kita bimbang, kita senang dunia tetapi fakir amalan. Ini yang saya takut. Ramadan mari dalam keadaan kita sehat, tetapi kesehatan itu tidak diguna untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kesehatan yang kita ada ni, kita masih lagi menggunakannya untuk pergi ke sana ke sini, muna mandir,
berjalan ke sana ke sini, pasar pagi, pasar Ramadan, habis tempat kita pergi, tapi rumah-rumah Allah Ta'ala menjadi sakit lutut kita untuk sampai ke sana. Ini yang menakutkan kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala buka lorong seluas-luas. Kalau lebuh raya pak lain telah dibuka depan kita. Pecuk nak pecuk tak ke mana, sama ekor sudah tidak ada. Tiba-tiba orang lain lari 140 km sejam. Ada yang 160, terbalik meter apa ada. Kita lari 60-70, germek ke tepi jalan. Apa sebab? Orang tanya. Dia kata pelak dia terbakar, tayar tak betul, enjin tak. Ini menunjukkan bahawa di saat syaitan tidak ada, jangan kita tunjukkan saya lah ganti. Di saat syaitan dibelenggu, jangan kamu tunjuk ini kalau nak kena syaitan. Allah SWT buka lorong seluas-luasnya la'allakum tattaqun. Orang lain berlumba-lumba ke masjid, 5 waktu salat di masjid, tadarus Al-Quran, tiba-tiba kita duduk tunggu di tepi jalan, duduk tunggu di stesen bas lagi, main tuduh botol lagi bulan Ramadan. Inilah orang yang keretanya, pelaknya kotor, minyak selenda dihitam. Macam mana tuan kita tuan? Kita tak mana lah ni. Kereta elok ke kereta tak elok? Dia kata kereta elok, kereta baru. Kereta tu boleh jalan jauh, boleh pergi tak mana ajak pergi, jom tekan minyak sampai. Tu kereta yang bagus. Pergi mana? Bertunang cucu. Mana? Nu apa tu Kuala Berang, mana Terengganu. Boleh sampai. Mana pula ni? Nu Ayat Hitam, nu nak Johor sampai. Kita mau lagu tu. Ni tengok Ustaz, kereta tayar pun botak kot. Hampir dulu lah. Ni aku pun lama tak sebih kereta ni. Oek ni tayar pun botak kan. Gear pun masuk tak masuk, enjin pun tak tawan, duk linking. Kalau lagu tu kita tak boleh pergi mana. Sama juga bulan puasa ni Allah buka seluas-luasnya kan. Pergi ibadah. Orang boleh main masjid berjemaah, solat 5 waktu kan. Kita boleh buat moral, buat tu tengok tu di luar sana kemah kan, meriah seronok. Orang boleh main masjid, kita tak boleh main pula pergi. Orang boleh sahur, orang boleh buka puasa ramai-ramai, boleh moral lagi, boleh iftar lagi sebagainya. Tapi kita tak boleh sampai ke masjid pergi. Jadi kita tengok balik kita macam mana. Bulan puasa tahun lepas macam mana kita? Puasa macam cukup dah? Alhamdulillah cukup, sihat. Tahun ni apa? Aku target nak main masjid 5 waktu. Subuh main dah, Zuhur sekali lagi kan. Cuba try juga. Duk kangak tamana, berhenti kereta bila azan. Betul maghrib, Isya, tarawih jangan tinggal. Kalau tahun lepas clear dah solat tu. Tahun ni Al-Quran pula nak berbetul, nak kemas lagi. Dia baca pagi 1 muka, lepas ni nak baca subuh tu 2 muka. Contoh. Tak apa tambah lagi 5 muka atas kita. Tak maulah 5 muka 5 hari tinggal terus tutup terus. Seminggu tutup. Lepas tu buka pula 3 minggu pula. Baca banyak pula tutup pula dah. Dia mau istiqamah. Pagi dia baca 5 ayat, 3 ayat, maintain 3 ayat. Jangan kurang. Kalau boleh tambah lagi. Kalau tak tambah pula, jangan kurang pula. Maintain. Itu sepatutnya kita buat tuan. Jadi bulan puasa ni lah tempat kita nak tengok diri kita. Bersedia tak bersedia kita tentang bulan puasa tuan. Okey tuan. Ada juga tuan-tuan tadi Nabi Allah suruh puasa. Nabi suruh puasa. Tapi ada hadis lagi ni larangan berpuasa pula. Macam mana? Ni cerita dia awal hari tu ni. Sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ada Nabi larang tentang jangan puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Apa dalilnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah seseorang dari kalian berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali bagi orang yang terbiasa puasa. Maka berpuasalah pada hari itu. Rupa-rupanya tuan-tuan, kalau kita jarang puasa, bila lah puasa? Tahun lepas puasa. Sebulan lepas tu, dulu ni raya tahun lepas. Itulah puasa. Tak pernah puasa pun. Tiba-tiba man, sehari atau 2 hari sebelum Ramadan kita puasa. Jangan. Sebab apa? Nabi larang. Contohnya macam mana? Orang Padang Lati ni kan, main-main orang tengok bulan 29. Kalau ikut hari tu hari Syak, tak boleh puasa hari tu. Ataupun 30 Syakban. Kan? Tiba-tiba aku tengok orang betul bala baru ni puasa. Pipi nak pagi tu tak ada siapa pun makan. Dengar TV malam tak ada kata puasa hari ni pun. Kata esok tu puasa. Contoh, apa masyarakat keliru. Bila betul puasa ni? Sedangkan bukan puasa lagi, saja orang nak puasa hari tu. Jangan tuan.
Jadi kalau orang tu rajin puasa Isnin Khamis rajin puasa sunat, puasa hari Nabi Daud, sehari buka sehari tutup, tak ada masalah. Sebab apa? Dia memang rajin puasa. Jadi di sini nampak kata bukan kata Nabi larang terus. Kalau dia jenis rajin puasa, silalah puasa. Kalau dia jarang puasa, jangan puasa hari itu. Sebab tu hari syak. Orang tak tahu ini bila masa betul puasa, mana betul nampak anak bulan. Tu jadi keliru di situ. Jadi kalau kita jenis orang yang jarang puasa, jangan puasa pada hari Selasa hari tu ni. Tengok anak bulan 29 Syakban. Selasa tengok tak nampak, jatuh hari Khamis puasa. Kalau hari Selasa tu tengok nampak, hari Rabu tu pun dah start puasa. Jadi 2 hari tu jangan kita puasa, tuan-tuan. Dan lihat hilal. Ni tentang lihat anak bulan. Macam mana lihat anak bulan ni kan? Nak raya tengok anak bulan, nak puasa pun tengok anak bulan. Apa dalilnya? Berpuasalah kalian apabila melihat hilal. Nak puasa ni bila? Tengok anak bulan dulu. Sebab tu Malaysia kita ni dia buat tarikh hari Selasa hari tu ni tengok anak bulan. Dan berbukalah, berhari raya lah kalian ketika melihat hilal. Nampak anak bulan, raya lah kita. Bila ni? Nak sambut raya nanti 29 Ramadan kita tengok anak bulan. Kalau nampak, esok tu raya. Kalau tak nampak, tambah lagi sehari. Apa dalilnya? Ni dalil dia. Dan jika hilal itu tertutup, tengok teropong-teropong tak nampak, tak kelih kan? Apa Nabi abang? Maka sempurnakanlah, genapkanlah bilangan bulan Syakban itu 30 hari. Tu tuan-tuan yang kata hari Selasa kita tengok 29 Syakban tu, tengok tak nampak. Apa yang Nabi abang? Kalau tak nampak, cukup jadi 30 Syakban. Jadi 30. Kalau nampak hari 29 tu, tak ada dah 30 Syakban, terus 1 Ramadan. Tu cerita dia. Kan? Ustaz, pasal apa kena tu kita raya puasa dulu? Orang Siam tak puasa lagi, kena Siam puasa sekali. Nampak dia beza. Sat raya dulu, Sat tak raya sama. Macam mana? Arab raya dulu kan macam mana ni? Cerita dia macam ni, tuan. Bila tengok anak bulan 29 Syakban tu ataupun 29 Ramadan, anak bulan tu dia baru keluar. Kadang-kadang di Malaysia kita ni dia awal lagi. Bila awal keluar tu ada tempat yang nampak, ada tempat yang tak nampak. Kan? Kalau nampak, terus kita raya. Kalau tak nampak, cukupkan 30 hari. Itu apa? Sebab tu di Arab nanti, pasal apa Arab tu dia berpuasa? Sebab anak bulan tu naik dekat kita dulu, matahari ni. Bila pergi dekat Arab tu, anak bulan tadi dia dah jadi dah besar dah matang dah nampak dah. Itu yang dia tengok tu nampak. Kan? Jadi dia ada bab kedua pula, raya ni ataupun nak tetapkan raya atau puasa ni hak pemerintah pula. Ada dalil tentang hak pemerintah itu berhak putuskan bila nak puasa, bila nak raya. Itu hak kepada mereka. Kita tak ada masalah. Tak ada kata isu kata raya dulu, raya kemudian kan, kami puasa dulu, puasa kemudian, tak ada. Kita nampak terus puasa. Tak nampak, cukupkan 30 hari. Ni hadis sahih, tuan. Hadis Bukhari dan Bukhari daripada Abu Hurairah. Ni contoh. Ni raja kita, raja muda kita tengok anak bulan. Di mana ni? Di Sungai Baru, Kuala Perih. Ni 2, 3, 4 tahun lepas saya pun ikut serta juga wakil Jabatan Pendidikan kan, cek tengok asak tu teropong, nampak anak bulan. Okey, kalau nampak esok tu kita puasa. Kalau tak nampak, tambah lagi sehari, cukup untuk jadi 30 Syakban. Okey, tentang yang kedua pula, tuan-tuan, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Bila main Ramadan ni rupanya, tuan-tuan, Allah ampun dosa kita yang lepas. Apa dalilnya? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kerana imanan wa ihtisaban, dan mengharap pahala daripada Allah, ganjaran. Puasa nak pahala, puasa nak ganjaran, puasa kerana Allah. Orang lagu ni macam mana? Allah kata apa? Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, Kita puasa tahun ni, puasa betul-betul nak pahala Allah, kerana Allah, iman kerana Allah. Apa yang kita boleh, Allah hapus dosa kita yang lepas. Umur kita berapa lah? 45, 44 tu ke belakang, Allah padam dosa kita. Umur kita berapa lah? Mungkin kata 65, 64 ke belakang tu Allah padam. Umur kita berapa lah ni? 80, 79 ke belakang tu Allah padam. Dia nak padam macam mana? Ni Allah beritahu dah, iaitu iman kerana Allah, puasa kerana Allah, puasa nak pahala Allah, puasa nak apa tu ganjaran daripada Allah. Allah hapus dosa kita. Jadi kena puasa betul-betul.
Tuan-tuan, bila main puasa ni, minta doa bagi kita selesai puasa dengan elok, tuan. Hadis muttafaqun alaih. Ini pun sama juga, tuan. Jenis orang puasa, tuan. Tuan-tuan yang mana, tuan? Yang gambar merah ni ke ataupun gambar yang oranye ni? Kan? Yang kunci jam tu pukul 4.30, tampak jam, tidur balik. Bagi sahur. Ataupun orang kedua ni bagi sahur, makan, kan, sunnah makan sahur. Kan, pergi kerja, dia tu tidur lagi. Orang solat maghrib apa zuhur di masjid, dia baru pergi tidur zuhur. Tu pun tidur lagi pula, sambung. Orang baca Quran pukul 3 petang, 4 petang, dia bagi-bagi tengok TV. Orang buka puasa, dia buka puasa kalah macam dia seorang puasa. Nampak orang lain buka puasa juga, bagi orang makan sebagainya. Tarawih, tarawih. Yang dia dia tengok TV rumah lagi. Dah tarawih bangkit malam tahajud pula. Yang dia tengok TV sampai sudah. Jadi rugi, kan. Jadi bulan Ramadan ni atas kita. Nak atok macam mana bulan puasa kita ni? Nak macam orang lain biasa ke? Nak luar biasa kita? Luar biasa macam mana? Isi dia tu macam mana? Baca Quran, main awal masjid, solat berjemaah, kan? Kemudian berzikir, sedekah banyak, tolong orang banyak dan sebagainya, tuan-tuan. Okey, pintu-pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup. Main bulan puasa ni pintu syurga dibuka, tuan-tuan. Pintu neraka pula ditutup. Apa dalilnya? Daripada Abu Hurairah juga, itu Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila bulan Ramadan tiba, bila main bulan Ramadan ni, semua pintu syurga dibuka dan tertutuplah semua pintu neraka. Pintu syurga ni rupanya dibuka bulan Ramadan. Dan pintu neraka ni ditutup, tuan, serapat-rapat dia. Dan syaitan-syaitan ni akan dibelenggu, diikat, digari, dilokak, tuan. Orang tangkap habis dah semua syaitan yang ada ni. Kalau ada ni pun, bapak syaitan yang ada ni pun, kita lah bapak syaitan tu. Kan, terbalik, kan. So tu bila bulan puasa ni, jaga betul-betul. Sebab syaitan dah diikat dah, digari dah. Kalau jahat orang bulan puasa, bukan iblis syaitan dah, dia tu jahat, kan. Kan, kalau bulan puasa ni dia loklang, dia pemarah, kan, jenis buat orang sebagainya, dia mengata ke orang, tu bukan orang lain dah, kita, kan. Kita dengan nafsu kita. Sebab tu nak kenal kita macam mana, tengok bulan puasa. Baik kita, alhamdulillah baik dah kita tu. Kalau bulan puasa teruk kita, bulan lain lebih teruk lagi lah. Nampak, tuan? Jadi bulan puasa ni kita tengok muhasabah balik kepada kita. Sebab apa? Syaitan diikat, syurga dibuka, neraka ditutup, tuan. Hadis muttafaqun alaih. Jauh api neraka, tuan. Itu betul-betul dalil ini dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang hamba pun yang berpuasa satu hari di Allah kecuali pada hari itu Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Main bulan puasa ni, tuan-tuan, rupanya satu hari tuan-tuan puasa, tuan, muka tuan-tuan dengan api neraka tu 70 tahun Allah jauh. Satu hari. Puasa apa ni? Umum. Nabi tak abad kata puasa Ramadan ke, puasa biasa ke. Dia kata satu hari puasa di jalan Allah. Mana-mana hari pun boleh. Puasa ganti, puasa sunat, puasa wajib termasuk. Satu hari puasa 70 tahun perjalanan Allah jauh daripada wajah kita api neraka. Kalau 2 hari, tuan, 140 tahun. 3 hari kali dengan 3, 210 tahun. Itu jadi sayangnya Allah pada kita, tuan. Muttafaqun alaih. Dan ada dalil lain pula, barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, maka di antara dia dengan api neraka tu ada parit. Tadi 70 tahun perjalanan. Ada hadis pula, tuan-tuan, muka kita dengan api neraka tu dia ada satu longkang parit. Luas parit tu, dalam parit tu langit dan bumi. Besar tak besar. Bayangkan, satu hari puasa di Allah, 2 hari, 3 hari. Kita kira congok senang, tuan. Kata umur kita 50 tahun, kita mula puasa betul-betul, yang betul-betul puasa mungkin umur 25, 30 baru puasa betul-betul. Awal-awal tu mungkin dah mampu, kadang saat puasa saat dak ambil umur 30 tahun dah.
31 sebulan tu kita puasa satu hari 70 hari tadi, 70 tahun. Ataupun kali dengan 10 hari 70 kali dengan 10 700 tahun. Kalau dalam sebulan 2010 tahun. Tu baru satu umur kita, 1 tahun. Kalau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bayangkan berapa puluh ribu tahun dah jauh kita dari api neraka. Tapi kita tak nampak benda tu, tuan-tuan. Hadis Tirmizi, tuan-tuan. Dia bersama juga. Kita jadikan tahun ini adalah lebih baik daripada hak sudah-sudah. Maknanya siapa yang tak sempurna, tak lengkap, dia punya rukun-rukun Islam dia, inilah masa dia. Nah, kerana Allah tak beri kepada semua orang. Ramadan esok hari bukan semua orang dapat. Anak-anak kita hak mati dah tak dapat. Duduk di alam barzah. Kita nana-nana rok-rok pun dapat juga. Jadi ada peluang tak? Peluang ada di depan mata. Dan siapa-siapa yang tak solat tu, bertaubatlah. Kerana awal-awal perkara yang ditanya kepada seorang hamba di dalam kubur nanti ialah sembahyang. Daripada hadis ni, siapa yang tidak sembahyang, ibadat lain sah tetapi tidak diterima. Solat tu benda yang paling besar sekali dalam hidup kita. Kalau kita tak sembahyang, ibadah lain tu payah dan sulit. Sulit macam mana? Wallahu a'lam, Allah terima tak terima. Kalau kita sembahyang tuan, insya-Allah benda lain tu Allah akan terima. Kalau sembahyang pun dah, sedekah banyak-banyak, ibadah banyak, haji banyak, umrah banyak dan sebagainya, tak sembahyang, rugi tuan. Sebab perkara pertama sekali ditanya, akhirat nanti solat. Solat kamu, kalau kita solat, insya-Allah yang lain pun akan selamat. Kalau sembahyang pun dah ni kacau. Itu kita tengok balik. Contoh bulan puasa ni, kalau tanya orang kita, puasa dah, dia berpuasa. Sanggup sahur tu tak bangkit, kan? Tak betul. Atau dia makan sahur tapi subuh tak sembahyang tuan. Kan? Kerana zuhur tu puasa lagi, tak sembahyang juga. Asar tak sembahyang juga. Maghrib pun tak sembahyang, tapi buka puasa. Orang kita macam tu tuan. Tengoklah muda-muda ni. Kita mungkin tak lagu tu. Tengok muda-muda ni, puasa tak mat? Puasa, sanggup. Kan? Tak makan, tak tidur semua kan? Rokok pun tinggal sebagainya. Tapi bila tanya buat sembahyang, tak sembahyang. Rugi tuan. Kita kena tengok balik tuan. Okay. Dan pintu syurga ni nama Ar-Rayyan. Sekali ni pintu syurga nama Ar-Rayyan. Apa dalil dia? Dari Sahal Sa'dan radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, sesungguhnya di syurga ada sebuah pintu yang nama Ar-Rayyan. Pada hari kiamat kelak, orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu ini. Maksudnya dalam pintu syurga tu ada banyak pintu. Salah satu dia nama Ar-Rayyan. Dan orang yang puasa boleh masuk melalui pintu Ar-Rayyan tadi. Kemudian orang yang tak puasa tak boleh masuk. Kemudian penjaga pintu syurga tu akan kata, malaikat yang jaga tu, aina as-saimun? Mana orang yang berpuasa? Mana orang puasa? Malaikat tanya. Kemudian orang yang berpuasa akan berdiri dan masuk melalui pintu tu. Siapa puasa akan bangkit, masuk seorang-seorang melalui pintu Ar-Rayyan tadi. Apabila semua yang telah masuk pintu itu akan ditutup serapat-rapat dia. Orang yang tak puasa tak boleh masuk. Itu dalil dia. Abang kata bulan puasa di pintu syurga nanti ada banyak pintu. Ramai orang beratak, duduk dah tunggu. Pintu mana nak masuk? Dan kemudian malaikat yang jaga pintu syurga tu, mana orang yang puasa? Orang puasa akan bangkit diri, akan masuk di pintu tu. Kalau kita tak puasa, tak boleh masuk dah. Sedekah kita clear, haji kita clear, sembahyang clear, tapi tak puasa, pintu ni tak boleh masuk kita, rugi. Cuma tu jangan kita sedih. Ni mungkin bulan puasa saja. Tuan ambil hadis yang umum, iaitu Nabi kata apa? Barang siapa yang mengambil wuduk dengan sempurna, dengan elok, kemudian dia membaca doa selepas wuduk. Allah apa? Betul, asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma jami tawabin sampai habis tu, doa lepas wuduk tu, tuan baca. Apa Nabi habaq? Siapa yang baca doa selepas wuduk, akhirat nanti Allah akan buka 8 pintu syurga. 8 pintu syurga tu, masuklah pintu mana yang kita mahu. Bayangkan tuan, siapa yang pergi ambil wuduk di rumah dia tadi, ataupun saat tadi dia semayang ambilkan bilik air tu, dia tak lupa baca doa wuduk. Apa orang ni dapat? Akhirat nanti dia boleh masuk pintu syurga mana-mana pintu yang dia mahu. Kita mungkin tak nampak lah. Akhirat nanti, ya Allah, awak Pak Mat, Pak Lah, Pak Leh, Pak Cuh ni, dia masuk ikut suka dia, syurga mana nak masuk. Yang kita ni tunggu, duduk tu.
mana orang puasa baru boleh masuk. Tu pun kalau kita puasa. Tak tunggu itu tuan. Macam mana law ni kita buat dah. Macam mana lepas ambil wuduk tu baca doa lepas wuduk. Apa kelebihan dia? Akhirat nanti pilihlah pintu A ke B ke C ke mana ke, 1, 2, 3 ke, boleh masuk mana-mana pintu syurga kita mahu. Sebab apa? Kita ada kunci dia. Kunci dia lepas wuduk kita boleh kita baca doa selepas wuduk. Kan? Orang lagu tu macam mana? Akhir nanti dia boleh akses, boleh masuk mana-mana pintu syurga yang dia mahu. Kita nak lagu tu. Tak mau nanti kita akhir nanti nak masuk pintu syurga pun tak tahu halah lagi. Kan? Tu pun orang panggil tak panggil lagi. Tak perlu tuan. Mula pada law ni. Jadi seseorang yang nama kita ada dalam list dah mana pintu syurga yang kita boleh masuk tuan. Hadis muttafaqun alaih. Ini akhir tuan tentang puasa apa tu Arayan tadi. Kata Nabi, sungguh di surga nanti ada satu pintu yang dinamakan dengan Ar-Rayyan, yang khusus hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang seringkali atau suka berpuasa. Memang hidupnya senang puasa. Ada yang ngejar puasa Senin, ada yang ngejar puasa Kamisnya, ada yang kemudian ngejar lagi dengan puasa Daud. Jadi hidupnya memang senang mengumpulkan ibadah. Biasanya yang paling terasa saat puasa, lapar atau haus? Pasti haus. Karena seorang ini senang puasa, dia menahan hausnya karena Allah, menahan dahaga karena Allah, segalanya dia lakukan karena Allah. Ini nanti pintunya manggil-manggil. Mana yang di dunianya yang suka puasa, tiba-tiba terbuka pintunya, mereka semua masuk. Ketika masuk ditutup langsung. Kenapa pintu itu disebut Ar-Rayyan? Karena mulai melewati pintu itu hilang semua dahaga, tidak akan pernah haus selama hidupnya lagi. Apa nama Ar-Rayyan? Kita puasa tu kita apa? Lapak nasi ke lapak ayam dah? Lapak ayam. Jarang aku puasa ni lapak tepung dalam, lapak kuih ni ujung-ujung tu dapat lah. Katanya nak ayam ke nak nasi? Nak ayam. Ayam dulu tu tuan. Kita buka pun sidak kain kosong ke tak kira, ayam dulu tu tuan. Baru makan benda lain. Sebab lapar rasa dengan lapak ayam tu. Jadi orang yang puasa ni macam mana? Dia masuk pintu Ar-Rayyan tu, masuk-masuk saja kenyang terus. Hilang tu rasa dahaga dia selama-lamanya tu tuan. Jadi itu kelebihannya pintu Ar-Rayyan. Masuk saja dia hilang tu dahaga dia yang dia rasa selama ni. Kan? Jadi dia kenyang lah. Kan? Itu kelebihan pintu Ar-Rayyan. Wallahu a'lam tuan. Ini tentang puasa. InsyaAllah dalam minggu depan nanti kita akan sambung pula nanti tentang bab kedua, macam mana pula puasa sahur macam mana, dan tarawih pula macam mana, yang 8 rakaat, yang 20 rakaat macam mana, 30 macam mana, kemudian macam mana pula benda yang membatalkan puasa dan sebagainya. Minggu depan lah. Minggu depan kita tengok nanti ke depan lagi tentang Lailatul Qadar macam mana pula, kan? Tentang Lailatul Qadar tu apa kelebihan dia, sebab orang puluh Lailatul Qadar, kan? Kita pergi dekat ujung-ujung nanti macam mana pula sambutan raya Nabi anjur macam mana, puasa 6 macam mana pula dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ada tanya pun berkaitan dengan Ramadan ni, kita puasa Ramadan. Ini tentang benda ni kita tahu dah, cuma untuk kita nak ulang kaji saja, nak peringat balik. Kita tak tahu kita duduk tempuh, duduk sambut, kan? Duduk apa tu, duduk lalui. Cuma nak kalau boleh tu tahun ni lebih elok pada tahun lepas. Kan? Tak mahu kita tahun ni lebih teruk lagi daripada tahun lepas. Jangan. Maintain ataupun lebih elok, itu yang sebaik-baiknya dan wallahu a'lam. Ada nak tanya apa? Kalau tak ada tuan, saya berikan Dino. InsyaAllah kita sambung pula dalam minggu depan. Kalau ada kelapangan, ada Allah beri ruang kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.